saya sengaja nak keluar sikit daripada tajuk, kerana isu berkat. Kadang-kadang kita terfikir, kenapa bila berlakunya peristiwa satu penentangan di kalangan orang-orang Arab dalam 2 tahun kemudian, 2 tahun baru-baru ini, bermula di Tunisia, mengambil masa hanya sebulan, kemudian sampai ke Mesir, mengambil masa sekitar 3 ke 4 bulan, masuk 5 bulan. Kemudian masuk pula ke Yaman, berlaku peralihan kuasa, akhirnya Ali Abdullah Saleh turun. Kemudian berlaku pula di Libya, kurang daripada setahun jatuhnya. Kemudian berlaku pula di Maghribi, kita tengok pilihan raya di mana puak-puak muda naik. Saat yang sama berlaku di Syria, dan Syria sekarang ini sudah masuk kepada fasa 16 bulan, melebihi setahun, tapi tak jatuh, tuan-tuan. Maka di situ adanya unsur barakah Suria ni lain. Dia tak termasuk dalam allazi barakna haulahu yang kita sebut negara tadi, hal lain tak termasuk, tapi Syria termasuk. Maka kata ulama, oleh kerana bumi ini bumi bertuah, bumi yang Nabi doakan Allahumma barik lana fi syamina, maka Suria ini perlu disuburkan. Antara kesuburannya itu ialah darah-darah syuhada diperlukan dengan sebanyak-banyaknya. Dan kita rasa pelik, sehingga para ulama kata kalau Suria jatuh, bermakna Palestin jatuh, kerana hubungan yang akrab, dekat. Jadi sebab itulah kita tengok dan kita menanti supaya Allah beri sinar kepada penduduk sana. Mudah-mudahan ia menjadi mukaddimah dan pembuka kepada keamanan dunia, sehingga Palestin dapat bebas daripada cengkaman kuku besi Israel. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat ini Allah jelaskan tujuan peristiwa Isra ini. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Nak tunjuk semua tak mampu. Bukan tak mampu, maksudnya masa kena banyaklah, banyak sangat. Tapi Allah tunjuk sebahagian. Tuan-tuan, pilih ayat Allah guna linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepadanya. Allah tak guna kalimah liyara min ayatina, supaya Muhammad melihat daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Tapi diguna kalimah linuriyahu, untuk kami, yakni Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad sebahagian tanda-tanda kekuasaan kami. Ibarat ini terlalu seni dan terlalu halus. Kata Syekh Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, seorang ulama besar Al-Azhar, antara lain dia kata, dengan ibarat ini menjadi nas dan bukti kemuliaan Nabi Muhammad melebihi masa dan tempat di mana beliau dapat melihat tanpa hijab panca indera. Kenapa? Kerana Allah mengkuasakan kepada Nabi untuk melihat. Maka pada masa itu kembalinya kepada kudratullah dan bukan lagi kudrat Nabi. Lainlah sekiranya kalau Nabi nak tengok, mungkin tak nampak. Tapi apabila untuk Tuhan perlihatkan, maka di situ ada hikmah yang cukup besar, gambaran yang cukup besar. Allah menutup ayat ini dengan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu
bersifat maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa Allah guna kalimah macam ini? Kerana selepas peristiwa ini ada dua kelompok. Satu yang percaya dan beriman dan yakin, maka atas asas Allah dengar dan lihat, Allah balas dengan kebaikan. Kedua golongan yang engkar, takabur dan akhirnya murtad, mereka ini akan dinyahkan kerana Allah maha mendengar melihat daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, amat baik sahabat kita tadi baca surah Al-Isra. Tapi peliknya tuan-tuan, peristiwa yang sebesar ini, Isra hanya diceritakan dengan satu ayat. Selepas daripada itu, ayat menceritakan tentang keburukan dan kebejatan Yahudi. Pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhtum menyatakan di sini seolah-olah memperingatkan kepada kita bahawa Al-Quran ini benar-benar menunjuk jalan yang lurus. Dan mungkin pembaca menyangka bahawa dua ayat tidak ada sangkut paut. Kenapa cerita Isra Mi'raj kemudian cerita pula tentang Yahudi? Maka di sinilah satu hal yang cukup penting. Yahudi tuan-tuan adalah musuh kita abadi. Allah menyebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Saya dalam masa beberapa hari baru ini, saya terlihat dalam satu YouTube berkenaan dengan Parlimen Yahudi Israel. Dan mereka ni salah seorang ahli member parlimen ni bercakap. Saya tak faham sebab saya bahasa Yahudi Hebrew. Tapi saya nampak muka dengan amarah. Cuma saya tengok dalam subtitle bawah yang diterjemah dalam bahasa Arab. Tuan-tuan tahu orang Yahudi bincang apa? Tuan-tuan ingat dia bincang masalah belanjawan semata-mata? Dia bincang masalah memperkayakan negara? Tidak. Dia bincang kerja. Masa tu baru tumbangnya Ali Zainal Abidin bin Ali, Presiden Tunisia. Tunisia tu di mana? Tunisia itu terletaknya di utara Afrika. Dia duduk di mana? Dia duduk dekat dengan sempadan antara Mesir dan juga Syria dan juga Palestin. Dia bincang dan dia kata ini menyebabkan bila jatuhnya diktator ini, awas, bahaya negeri Israel. Dia bawa nampak. Kalau kita tak tangani ini, tengok tuan-tuan, kalau kita tak ada pandang biasa, selamba, relax benda. Apa bendanya? Itu negara lain. Bukan ke? Dia nampak tuan-tuan, tengok apa yang dia kata. Jauh dia baca. Ini benar. Dia ada pemikir, dia tak ke sana. Tuan-tuan tengok tak masa jatuhnya Mubarak dalam akhbar, bukan akhbar ni kena hukuman tak masa jatuh dia. Tuan-tuan cuba cari mana ada statement daripada orang-orang Israel. Tak ada. Terkejut dia. Hampir 2 minggu tak buat sebarang statement. Pada masa itulah sempadan Rafah diberi sedikit kelonggaran orang Islam hantar barang kepada tebing Gaza. Isu ni tuan-tuan terlalu pelik yang kita tak nampak, tapi rupanya jauh kita tengok. Quran awal-awal lagi telah sebut dalam ayat ini. Kemudian seterusnya kita bincang dari nas hadis. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata telah sabit dalam peristiwa Isra' Mi'raj dengan nas yang banyak, di mana dikatakan riwayat secara mutawatir lebih daripada 20 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah merakamkan dalam kitab-kitab sahih termasuk Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, termasuk Baihaqi, banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tengok
Peristiwa yang besar ini ulama telah khilaf bila berlaku. Ada kata malam seperti malam sekarang, ada kata malam 27 Rejab, ada kata pendapat yang lain macam-macam. Imam Nawawi kata lain, antaranya Ibnu Asir kata lain, dan macam-macam. Sebenarnya bila banyaknya pendapat, seolah-olah nak beri satu kefahaman kepada kita betapa orang Islam, para ulama'nya prihatin tentang hal ini. Jadi ramai duk bincang, maka beri pendapat. Bukan mana banyak pendapat mana tak betul, tak. Dia tak betul, dia kata ada langsung pendapat. Bila banyak pendapat menunjukkan betapa hebatnya peristiwa ini. Dan satu-satunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak dibahaskan oleh seorang sahaja atau sebahagian ilmu sahaja. Isra Mi'raj dibahaskan oleh ulama fiqh, khususnya penentuan bila waktu salat mula disyariatkan. Isra Mi'raj dibahaskan dalam kitab tafsir seperti ayat macam kita baca tadi dan ayat wan najmi iza hawa. Isra Mi'raj dibahaskan dalam kitab hadis, saya sebut tadi Bukhari, Muslim dan sebagainya. Isra Mi'raj dibahaskan dalam kitab sejarah dan tarikh sirah. Kita tengok Syekh Muhammad Al-Ghazali bahas, Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti bahas, ulama ni lagi bahas masalah ini. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini dibahaskan oleh semua, menunjukkan betapa hebatnya peristiwa ini. Kemudian kita cuba tengok dan kita cuba tekuni makna Isra dan Mi'raj dengan mendalam. Tuan-tuan, peristiwa ini kalau kita tengok, biar kita faham kenapa dia berlaku dan macam mana pandangan ulama. Saya cuba nak baca dan nak sikit syarah. Al-Allamah Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi berkata, tolong dengar cakap dia. Apa kata dia? Peristiwa Isra bukanlah semata-mata peristiwa pribadi yang ringkas sekadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ayat-ayat yang besar dan bertajallinya kerajaan langit dan bumi secara musyahadah, tetapi sebenarnya jauh daripada itu. Maksud Isra tu jauh daripada itu, bukan untuk hal kepribadian baginda zat dia itu saja, bukan. Ia mengandungi rihlah nabawiyah yang mempunyai makna yang mendalam lagi, seni halus-halus yang banyak, isyarat kemuliaan yang amat jauh. Peristiwa ini dikemukakan dalam dua surah, surah Isra dan surah An-Najm, di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dua kiblat. Kiblat pertama ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kiblat kedua iaitu Masjidil Haram, Makkah. Imam pemimpin bagi timur dan barat. Sebab dia bukan untuk orang Arab saja. Nabi untuk rahmatan lil alamin. Pewaris Nabi sebelumnya, semua Nabi semuanya, maka Nabilah yang terakhir, pemimpin generasi selepasnya. Bukan disempadankan dengan geografi, warna kulit, bangsa dan bahasa. Saksiah baginda bertemu dalam peristiwa Isra ini, iaitu Mekah dengan Baitul Maqdis, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tengok jaringan hubungan kenabian nubuwah ini, di mana para nabi salat di belakangnya. Satu pengisytiharan kemuliaan yang tidak ada tolak bandingnya. Hal ini sebagai pemberitahuan dengan umum risalahnya, kepimpinannya, kemanusiaannya. Sebab itu kita kata dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia bukan Sayyidun Nas sahaja. Bahkan Nabi-Nabi yang hampir dengan Tuhan pun, Nabi menjadi ketuanya. Ini juga menunjukkan kesesuaian syariatnya sepanjang zaman dan tempat. Peristiwa ini merakamkan
Di samping itu, surah yang mulia ini dengan jelas menunjukkan saksiah Nabi, sifat kepimpinannya ditentukan kedudukan umat yang dibangkitkannya merentasi seluruh dunia, bangsa dan umat manusia. Isra datang dengan garis pemisah antara kesempitan tempat yang terhad, tempat mana? Mekah ini, dengan saksiah nabawiyah yang bersifat kekal dan alami, umum. Jika Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat atau tempat, sudah pasti tidak perlu Isra, tidak perlu Mi'raj. Begitu juga tiada keperluan untuk berkelana pada alam malakut. Samalah juga tiada perlu hubungan antara bumi dan langit dengan cara yang baru, kerana di bumi tempat dia hidup, di sekelilingnya tempat dia mencari rezeki, dan dalam masyarakatnya dia segera untuk menyenangkan dan membahagiakan kehidupan ini. Justru tidak perlu berfikir lebih daripada itu, sementelahan kepada langit yang tinggi, Sidratul Muntaha, Masjidil Aqsa yang jauh dari negerinya, dan juga sudah berada dalam agama Masihi masa itu. Tetapi sebenarnya peristiwa Isra ini datang untuk mengiklankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk dalam barisan kepimpinan yang tidak melampaui kurniaan kehebatan mereka di kalangan rakyat dan negeri. Maknanya Nabi ini bukan untuk setempatnya, dan tidak pasti membawa kebahagiaan kecuali masyarakat yang melahirkannya, suasana yang menumbuhkannya. Itulah dia Nabi berhimpun dari kalangan para Nabi dan Rasul, sama-sama membawa ajaran Khalik kepada makhluknya. Dan berbahagialah keinsanan walaupun berlainan bangsa, darjat keturunan generasi, selama mana berpegang dengan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan, macam mana difahami oleh seorang ulama seperti Al-Imam Maulana An-Nadawi.